Action. Action. Okey. Assalamualaikum, bertemu kembali dalam channel saya Dr. Fi Singkong Godok. Salam satu hobi memancing, salam satu Nusantara. Okey, kepada sahabat-sahabat sekalian, hari ini saya tak memancing, tapi saya nak berkongsi sedikit tip memancing jugalah. Tapi hari ini saya nak berkongsi sedikit tip bagaimana untuk menghindarkan atau menghindarkan atau mengelak daripada bertembung dengan ular ketika memancing di kawasan semak, di kawasan hutan seperti ini. Tip yang saya nak kongsikan sangat mudah bagaimana untuk mengelak atau menghindarkan daripada bertembung dengan spesies-spesies seperti ini ketika memancing. Caranya senang dan praktikal. Ialah dengan cara menghentak kaki. Contoh 3-4 kali pun dah cukup. Okey, kawasan yang semak seperti ini ataupun di dalam hutan, kemungkinan untuk bertembung dengan ular adalah sangat tinggi. Namun dengan cara menghentak kaki seperti ini akan menghasilkan getaran terhadap muka bumi, terhadap ke atas tanah. Getaran yang terhasil daripada hentakan kaki akan memberi signal kepada ular, contohnya seperti ular, untuk menghindarkan diri daripada bertembung dengan kita. Bukan kita yang nak bertembung dengan ular. Ular itu sendiri akan mengelak untuk bertembung dengan kita. Sebenarnya ramai yang tidak mengetahui spesies-spesies ular yang ada di sekeliling kita, termasuk ular yang berbisa seperti ular tedung, contohnya, adalah mereka mengelak untuk bertembung dengan manusia. Ini daripada pengalaman saya sendiri. Mereka tidak akan suka-suka untuk bertembung dengan manusia kerana mereka pun khawatir akan keselamatan mereka sendiri. Kecualilah mereka rasa diganggu dan terganggu. Contohnya kalau kita terpijak ular, memang dia akan refleks untuk mematuk, contohnya kerana untuk menyelamatkan diri sendiri, ataupun kita mengganggu sarang mereka. Biasalah kalau mana-mana induk atau contoh macam ular tengah bertelur, menjaga sarang, menjaga anak, dia akan bertindak sedikit agresif. Jadi elakkan diri daripada mengganggu sarang-sarang haiwan-haiwan berkenaan. Ini berbeza kalau ular tu sesat dalam rumah. Itu cerita lain. Kita pun boleh sesat dalam hutan. Okey, bagaimana saya nak menerangkan sedikit idea ini berkesan. Sepanjang pengalaman saya mengamalkan petua seperti ini, saya tidak pernah lagi bertembung dengan haiwan yang berbisa seperti itu. Ular contohnya. Dulu adalah beberapa kali, tapi setelah saya mempraktikkan dengan hentakan kaki, boleh kata tak pernah lagi jumpa. Jangan minta lah. Okey. Kerana yang logiknya di sini ialah apabila kita melakukan hentakan kaki, getaran ke atas muka bumi tu, tanah, akan cepat dirasai oleh haiwan contohnya macam ular. Sebab ular menyusur di atas tanah, hampir separuh permukaan badan dia, separuh badan dia menyentuh tanah. Jadi akan merasai getaran walaupun sikit. Sebab itu dia akan mengelak daripada bertembung dengan manusia. Berbanding dengan manusia, kita hanya berjalan menggunakan tapak kaki. Yang normal lah, menggunakan tapak kaki. Getaran yang sikit kita tak rasai. Paling kurang pun 3 pada skala Richter. Ataupun ada yang sampai katil goyang, nak roboh pun tak bangun sembahyang subuh. Contohlah, macam aku je. Okey, bayangkan. Sikit lagi. Okey, seterusnya, walaupun ni satu petua, satu idea, satu tip yang saya boleh kongsikan kepada semua sahabat-sahabat di sana, namun tidak semua
ataupun tip ini berkesan kepada semua jenis ular. Tak semua. Kerana ada satu jenis ular tu dia memang jenis bingai sikit, tak dengar kata, iaitu jenis ular sawa. Ular sawa yang kalau dah sebesar betis, ini paha, sebesar betis contohnya, dia memang tak akan lari. Dia akan ambush kita kerana dia yakin boleh mengalahkan kita, mengalahkan manusia. Jadi kena hati-hati jugalah. Selain daripada ular sawa, python, how to pronounce it? I don't know. Okey, salah satu lagi ialah ular yang di atas pondok, di atas pohon, seperti ular kapak hijau. Biasanya ular kapak hijau akan stay duduk diam dekat dahan-dahan bambu, buluh, pokok ataupun pokok-pokok kecil, dan dia tak merasai getaran pada tanah. Jadi walaupun tip yang saya berkongsikan ini sangat berkesan, namun bukan untuk semua jenis spesies ular. Anda kena berhati-hati juga ketika memancing di dalam hutan, tak kiralah memancing atau aktiviti apa sekalipun. Mata kena awas, kena perhatikan keadaan sekeliling, telinga kena tajam, dan kena peka dengan bau-bau tertentu. Contohnya macam bau hanyir ke, bau bangkai ke, bau apa semua, apa semua tu bau semua. Kita kena alert, kena peka dengan keadaan sekeliling supaya demi keselamatan aktiviti yang kita lakukan, tak kiralah itu mancing ataupun trekking dalam hutan ataupun berkemah, camping dalam hutan, supaya lebih selamat lagi ya. Jangan kita pentingkan keseronokan semata-mata, tetapi mengabaikan keselamatan. Okey, setakat itu saja perkongsian saya pada kali ini. Berjumpa lagi di episod akan datang. Mungkin memancing lagi ataupun cerita belum habis lagi. Banyak lagi yang saya akan kongsikan. Terima kasih kerana sudi menonton, share dan like, subscribe sekali. Berjumpa di siri akan datang. Assalamualaikum, salam satu Nusantara.